Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Melagaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Hadirin dan hadirat warga Dewan yang dimuliakan. Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi kerana atas limpah dan keizinannya pertandingan bahas guru pusingan awal dapat dilaksanakan pada hari ini. Kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti dari seluruh negara tuan-tuan datang kami di Melaka sedia menanti. Hadirin yang dihormati, berikut kita saksikan tayangan video bentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Peraturan perbahasan. Ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mengingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh pribadi seseorang adalah dilarang. Pembahas juga dilarang menampilkan tingkah laku yang menyentuh sensitiviti orang lain dan bahasa kasar yang bertentangan dengan etika seseorang pembahas berhemah. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Unsur provokasi dan prejudis yang menyentuh pelbagai pihak dalam pertandingan atau di luar pertandingan juga dilarang sama sekali. Penggunaan perkataan yang membawa konotasi negatif dan menghina seseorang daripada aspek fizikal, warna kulit, rupa paras, keturunan, agama dan jantina juga dilarang. Sebarang rakaman sama ada dalam bentuk video atau digital yang lain adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kedua, semua pembahas akan diberikan masa selama 8 minit untuk menyampaikan hujah masing-masing. Ketiga, selepas 3 orang pembahas setiap pasukan berhujah, pembahas keempat pasukan kerajaan akan memilih juri untuk mendapatkan soalan spontan bagi memulakan sesi bahas terbuka. Tempoh masa persediaan yang diperuntukkan adalah selama 1 minit dan 4 minit untuk menjawab soalan yang diajukan. Juri yang telah dipilih oleh pembahas keempat pasukan kerajaan tidak boleh dipilih lagi oleh pembahas keempat pasukan pembangkang. Juri akan mengulang soalan sebanyak 2 kali sahaja. Keempat, izin laluan hanya dibenarkan selepas minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit pertama, loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ke-7 dan loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali apabila tamat minit ke-8. Semasa pembahas sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan sambil mengangkat tangan. Izin laluan adalah dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan atau pembetulan. 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Sekiranya pembahas yang sedang menyampaikan hujah ingin memberikan laluan, pembahas boleh terus memberikan laluan dengan memberi respon sama ada memberi atau tidak memberi izin laluan kepada pihak lawan. Izin laluan haruslah padat dan bernas, tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Pembahas keempat hanya boleh menerima 1 sahaja izin laluan semasa sesi bahas terbuka dan boleh membuat izin laluan sepanjang sesi perbahasan. Kelima, pembahas keempat daripada pasukan pembangkang akan memulakan sesi penggulungan dalam tempoh 4 minit dan kemudian diikuti dengan pembahas keempat pasukan kerajaan. Dan keenam, pembahas boleh berbahas mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing. Untuk makluman para pembahas dan sidang dewan, sesi perbahasan akan diberhentikan seketika sekiranya rakaman mengalami masalah teknikal. Penonton tidak dibenarkan membuat sebarang bentuk rakaman sepanjang tempoh sidang perbahasan berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam sidang Dewan pada sesi kali ini. Selamat datang ke pusingan saringan pertandingan bahas guru Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia tahun 2023. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati,
Sebelum Dewan Yang Mulia ini membuka gelanggang perbahasan, elok kiranya saya memperkenalkan ahli-ahli Dewan. Saya Fatin Sakinah binti Muhammad Zamhuri memegang amanah sebagai Yang di-Pertua Dewan yang akan mengendalikan persidangan kali ini. Turut bersama kita adalah Puan Nurhana binti Abu Samah selaku penjaga masa. Seterusnya saya memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan kali ini. Saya mulakan dengan pasukan pihak kerajaan yang mewakili negeri Pahang, terdiri daripada Yang Amat Berhormat New Kim Lin merangkap Perdana Menteri, Yang Berhormat Ahmad Baihaqi bin Muhammad Yunus sebagai Menteri Kedua, Yang Berhormat Izzuan bin Jamaluddin bertindak sebagai Menteri Ketiga, Yang Berhormat Muhammad Nur Hamdan bin Rosli selaku Menteri Keempat, dan Yang Berhormat Kartini Raisan Anak Lelaki Murti selaku Pembahas Simpanan. Seterusnya, pasukan pihak pembangkang pula yang mewakili negeri Sarawak. Diperkenalkan, Yang Berhormat Syahrizan bin Sarbini merangkap Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Abdul Hadi bin Meridan sebagai Pembangkang Kedua, Yang Berhormat Chanigia Udin Anak Ben bertindak Pembangkang Ketiga, Yang Berhormat Mahendran Anak Lelaki Durai Sami selaku Pembangkang Keempat, dan Yang Berhormat Lee Sing Kiat selaku Pembahas Simpanan. Warga Dewan yang dihormati, pertandingan perbahasan pada sesi ini akan dihakimi oleh Ketua Juri Dr. Wan Noliza binti Wan Muhammad Zain, Juri kedua Puan Salmah binti Abdul Murad, Juri ketiga Encik Zawahir bin Ismail, Juri keempat Dr. Azman bin Rahmat, dan Juri kelima Encik Syaharuddin bin Said. Indah Kuala di Kota Melaka bersama teman mencari belangkas. Gelanggang bermula, tirai dibuka dengan lontaran hujah yang bernas. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah sekolah kondusif, murid aktif. Oleh itu, bagi memulakan perbahasan pada kali ini, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri New Kim Lin untuk mengemukakan usul dan hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua barisan-barisan pihak kerajaan, rakan-rakan barisan pembangkang, seterusnya warga Dewan sekalian. Salam sejahtera dan salam Malaysia badani buat anda semua. Tuan Yang di-Pertua, selaku wanita pertama yang diberi mandat sebagai Perdana Menteri, mohon izin untuk saya bentangkan satu usul dalam Dewan Persidangan yang mulia, iaitu sekolah kondusif, murid aktif. Baiklah, saya teruskan dengan gerak kerja pertama, iaitu sesi pendefinisian buat kefahaman bersama. Apa itu kondusif? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi keempat, kondusif bermaksud sesuatu yang baik untuk membantu, mencapai serta mendorong menghasilkan sesuatu. Justeru, sekolah kondusif bermaksud sekolah yang menyediakan tempat pembelajaran yang lebih selesa, kondusif dan lengkap untuk murid. Perkara ini ialah berasaskan Akta Pendidikan 1996 dalam kurungan Akta 550 serta Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, beralih kepada fasa kedua, iaitu murid aktif. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 menetapkan 5 aspirasi yang ingin dicapai. Merujuk aspirasi kelima, kecekapan, iaitu sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Maka, pada hasrat memaksimumkan keberhasilan murid, benarlah ianya boleh dicapai melalui sekolah kondusif yang akan melahirkan murid aktif. Inilah makna murid aktif di meja kerajaan. Jadi, bagaimana murid aktif ini boleh dilahirkan melalui sekolah kondusif? Sekolah kondusif akan mewujudkan ekosistem pendidikan berkualiti. Maka, peluang dan akses melalui kualiti, kesemarataan dan keadilan untuk semua murid boleh diimplementasikan. Akhirnya, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan murid
seimbang. Jerry iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Maka kita boleh capai atau tidak? Kita katakan boleh. Justru kami 100% menyokong usul pada hari ini iaitu sekolah kondusif, murid aktif atas rasional melihat kepada keupayaan sekolah kondusif dalam melahirkan murid aktif yang mana melihat kepada 3 kayu ukur iaitu yang pertama, sekolah kondusif yang menyediakan ekosistem yang baik, yang kedua, membuka peluang, seterusnya yang ketiga, memberi impak kepada murid. Bagi pembangkang usul perbahasan pada hari ini, pihak pembangkang mestilah bersetuju dengan menerima ciri-ciri keadaan kondusif. Namun, dalam keadaan sekolah itu sudah kondusif, peluang dan impak dalam melahirkan murid aktif tidak boleh dihasilkan. Baiklah, bagi mendukung usul pada hari ini, saya selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan berhujah di bawah kata kunci ko-kurikulum. Manakala Yang Berhormat Menteri Kedua akan berhujah di bawah kata kunci kurikulum. Seperti biasa, Yang Berhormat Menteri Ketiga akan melaksanakan sesi pembidasan bagi meranapkan perjuangan pihak pembangkang dan Yang Berhormat Menteri Keempat akan membuat sesi penggulungan. Sebelum saya memulakan hujah, saya terima satu izin laluan. Yang Berhormat, sekadar bertanya, pertama, apakah jaminan Yang Berhormat kondusif akan melahirkan keadaan aktif? Yang kedua, apa beza di antara kondusif dengan tidak kondusif? Beza kan? Yang Berhormat, jaminan itu kita perlu nilai kepada unjuran positif yang akan dilaksanakan di sekolah menyebabkan boleh menghasilkan murid yang aktif. Manakala untuk soalan kedua merujuk kepada perbezaan kondusif dan tidak kondusif, kita sudah senaraikan dalam maksud yang kita bawa tadi. Kondusif membawa kepada persekitaran yang selesa, yang baik dan kondusif. Ya, begitu sahaja bidasan saya teruskan dengan hujah saya. Tuan Yang di-Pertua Dewan, meniti hujah sulung kami di bawah kata kunci ko-kurikulum. Tahukah kita semua apabila kita berbicara tentang murid aktif, kita mestilah sedar bahawa elemen ko-kurikulum merupakan elemen penting kepada pelajar seiring falsafah pendidikan kebangsaan. Menurut 11 anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, anjakan 1 mengatakan tentang akses akan menyebabkan pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Baiklah, saya teruskan dengan isu pertama iaitu infrastruktur berkualiti di sekolah. Tahukah anda ko-kurikulum memerlukan kita menyediakan kemudahan? Yang pertama, dewan terbuka. Yang kedua, peralatan. Yang ketiga, dana dan peruntukan. Yang keempat, padang dan kemudahan sukan. Jadi, bagaimana infrastruktur yang baik ini mewujudkan peluang untuk murid? Merujuk dokumen Keciciran Pendidikan Malaysia oleh Untuk Malaysia 2023 menyebut antara masalah keciciran berlaku ialah ketidakupayaan kita mewujudkan kesamarataan akses untuk murid meneroka setiap peluang mengikut keupayaan dan potensi diri. Buktinya, Bank Dunia melaporkan 1.9 juta bersamaan 5.8% rakyat Malaysia tidak pernah bersekolah, menyebabkan keciciran murid dalam aspek ko-kurikulum. Justru untuk mengatasi isu ini, sekolah kondusif ada jawapannya. Sebab itulah dalam bajet 2023, kerajaan memperuntukkan 388.1 bilion untuk mewujudkan ekosistem yang baik dalam ko-kurikulum seperti pembinaan dewan terbuka, peralatan, dana dan peruntukan, padang dan kemudahan sukan. Impaknya akan melahirkan murid aktif dalam ko-kurikulum. Contohnya, kita ambil contoh dalam sekolah sukan seperti Sekolah Sukan Bukit Jalil, Sekolah Sukan Gambang, Sekolah Sukan Terengganu dan banyak lagi. Mereka mempunyai infrastruktur yang kondusif untuk melahirkan pelajar aktif ko-kurikulum. Hasilnya, ratusan atlet negara datang dari sekolah ini. Kerana apa? Kerana adanya ekosistem, adanya peluang dan impak yang baik kepada murid. Maka jelaslah bahawa sekolah kondusif murid aktif.
Jadi kita dapat simpulkan bahawa seandainya sesebuah sekolah itu boleh menyediakan satu ekosistem yang baik, satu ekosistem yang kondusif, maka secara tidak langsung pasti akan membantu pelajar-pelajar yang lemah, pelajar-pelajar yang tercicir bagi mencapai matlamat murid aktif. Maka kita perlu, Dewan sekalian kena percaya bahawasanya dengan kewujudannya sekolah kondusif, murid akan aktif. Maka saya mohon untuk terus mencadat. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Syahrizan bin Sarbini untuk menyampaikan hujah-hujah balas perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, sahabat-sahabat di panel pembangkang, kenalan baharu di perwakilan kerajaan, seterusnya warga Dewan yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam perdebatan saya ucapkan. Tergagap melihat orang senegeri dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kalau saya menang, saya berjanji saya nyanyi satu lagu Siti Nurhaliza di sini. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, usul yang telah dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang cantik di seberang sana, sekolah kondusif, murid aktif. Justru, selaku pembangkang yang adil pada hari ini, saya ingin menjelaskan pada seluruh ahli Dewan. Adakah adil untuk kami di perwakilan pembangkang untuk membuktikan suatu perkara yang positif, outputnya akan jadi negatif? Tidak. Mustahil untuk kami buktikan keadaan kondusif tidak akan melahirkan output yang positif. Justru untuk memastikan pertembungan perdebatan adalah secara adil dan saksama, biar kami katakan begini, pertembungannya berlaku, pihak kerajaan akan membuktikan keadaan sekolah kondusif menjamin akan keadaan melahirkan murid yang aktif. Manakala kami di perwakilan pembangkang pula akan tunjukkan sekolah yang kondusif bukan jaminan untuk melahirkan murid yang aktif. Dengan menunjukkan bukti-bukti yang autoritatif, ada sekolah yang usang tetapi muridnya mampu mencapai mata dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum saya teruskan penghujahan kami di panel pembangkang, izinkan saya meneliti satu persatu kelepak lencongan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Seawal perdebatan, beliau meletakkan keadaan kayu ukur sekolah kondusif itu merujuk kepada sekolah yang menyediakan tempat pembelajaran yang selesa, lengkap untuk melaksanakan PDP yang berkesan, bersandarkan kepada beberapa akta, iaitu Akta Pendidikan 1996. Namun beliau terlupa untuk membanding bezakan apakah yang mereka maksudkan dengan keadaan kondusif dan tidak kondusif. Tidak pun mereka nyatakan sepanjang perdebatan. Yang kedua, beliau letakkan keadaan murid aktif dengan merujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, menilai kepada kecekapan sistem untuk memaksimumkan keberhasilan murid. Persoalannya, apa beza di antara aktif dengan tidak aktif? Tidak pun dibezakan oleh beliau. Tidak jelas di dalam Dewan Perdebatan apa sebenarnya yang mereka hendak tunjukkan, bagaimana sekolah yang kondusif ini mampu untuk melahirkan satu platform jaminan untuk menjadi murid yang aktif. Justru bidasan terhadap hujah beliau mengatakan akses adalah sama rata, infrastruktur berkualiti di sekolah dengan adanya dewan terbuka, padang kemudahan sukan dan seumpamanya dengan bersandarkan kepada fakta World Bank. Tapi beliau terlupa, beliau mengambil perkataan World Bank ini, beliau telah mencuri fakta sebenarnya berkenaan data World Bank adalah berkenaan dengan data kemiskinan adalah punca cicir murid di Malaysia. Mengapa beliau memanipulasi fakta di dalam Dewan Perdebatan? Selesai sesi bidasan, jadi saya nyatakan pendirian kami di perwakilan pembangkang, kami tidak sebarang masalah untuk berdiri untuk berdebat secara bersemuka dengan konseptual yang telah mereka letakkan. Namun kami akan tunjukkan kepada seluruh ahli Dewan bahawa tidak ada jaminan sekolah kondusif ini satu-satunya jalan untuk melahirkan murid aktif. Maka selaku ketua pembangkang, saya akan bercakap sekolah kondusif bukan jaminan untuk melahirkan murid yang aktif. Bangkit timbalan saya pula akan bercakap sekolah yang tidak kondusif tapi masih boleh melahirkan murid yang aktif. Bangkit yang ketiga pula akan membaham hujah-hujah lompong di panel kerajaan, dan yang di hujung sana tersenyum manis umpama Ranifum Mukherjee akan menggulung hujah-hujah kami di panel pembangkang. Silakan Muhammad.
Sebab itulah saya jelaskan seawal perdebatan. Saya bertanya kepada Amoy Cantik yang pertama. Saya bertanya apakah jaminan? Beliau bersetuju untuk menilai jaminan itu melihat kepada unjuran yang positif. Bagaimana kami di Penir Pembangkang hendak melawan usul pada hari ini adalah adakah mereka hendak kami tunjukkan sekolah yang kondusif sebab terlampau selesa, muridnya jadi tidak aktif, semudah tidur dalam kelas sebab terlampau selesa. Adakah itu yang mereka tuntutkan dalam perdebatan? Ini satu perkara yang tidak adil. Sebab itulah kami di panel pembangkang meletakkan satu titik pertembungan yang kukuh dan sama rata. Mereka tunjukkan jaminan keupayaan itu untuk melahirkan lebih banyak murid aktif berbanding dengan kami akan tunjukkan ia bukan satu-satunya jaminan. Sebaliknya ada jalan lain untuk melahirkan pelajar yang aktif, Tuan Yang Dipertua. Justru kita beralih kepada hujah kami di panel pembangkang. Pertama, kita lihat Selangor mencatatkan kes paling banyak dalam senarai, iaitu kes buli, 76 sekolah dalam kes disiplin, buli dan dadah. Johor 63 buah sekolah, Negeri Sembilan 40 buah sekolah. Pulau Pinang dan Pahang berkongsi tempat keempat dengan bilangan 37 buah sekolah yang terlibat dalam kes disiplin. Ini baru-baru sekolahnya. Saya senaraikan sekolahnya bagaimana. Selangor, SMK Tengku Idrus Shah, SMK Pandan Indah, SMK Bukit Sentosa. Ini sekolah-sekolah yang mempunyai infrastruktur kelas pertama, yang mempunyai kelengkapan fasiliti smart board dan juga kelengkapan komputer lengkap untuk pembelajaran. Jadi di mana mereka katakan infrastruktur ini jaminan untuk melahirkan murid yang aktif? Mengapa kes dadah dan kes buli tinggi di sekolah-sekolah infrastruktur kelas pertama ini? Yang kedua, di Johor, SMK Munshi Abdullah dan SMK Bandar Putra tergolong dalam 63 buah sekolah yang terlibat dalam kes penyalahgunaan dadah. Tahukah anda bagaimana keadaan sekolah ini? Sekolah ini mempunyai fasiliti yang lengkap, 4 tingkat. Tetapi mengapa bagaimana mereka boleh terlibat dengan kes-kes sebegini? Di Pahang, SMK Seri Mahkota, SMK Pontian Jaya, SMK Muazzam Jaya. Sekolah ini adalah sekolah fasiliti yang baik, mempunyai kadar yang cukup. Silakan Muhammad. Dalam konteks sekolah ini, adakah keadaan ini sudah tidak terkawal disebabkan oleh masalah pada sekolah itu, bukan masalah pada murid? Sebab itulah saya katakan Yang Berhormat perlu bertindak adil untuk bercakap tentang keadaan murid aktif. Kami tunjukkan walaupun sekolah yang kondusif, kami tunjukkan ada juga murid yang bermasalah di sekolah itu. Mereka pula pertunjukkan mekanisme kawalan itu yang berkesan. Kalau berkesan, mengapa tersenarai setiap tahun di dalam senarai sekolah yang paling tinggi masalah jenayah dalam kalangan remaja? Ini yang mereka perlu buktikan dalam Dewan Perdebatan. Justru kesimpulannya pada hari ini, sekolah kondusif ini bukan jaminan untuk kita melihat pelajarnya benar-benar mempunyai kes disiplin yang sifar ataupun rendah, ataupun mereka perlu buktikan kepada kita bagaimana keadaan kurikulum dan co-kurikulum di sekolah-sekolah yang mempunyai infrastruktur di kelas pertama ini. Adakah mereka ini benar-benar mencapai tahap aktif yang mereka tidak pun jelas sepanjang Dewan Perdebatan. Justru tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, pada hari ini saya jelaskan sekali lagi bahawa sekolah kondusif, murid aktif tidak boleh untuk kita terima dalam Dewan Yang Mulia kerana tidak ada jaminan keadaan kondusif itu akan melahirkan murid yang aktif. Bangkit timbalan saya ini juga akan membuktikan sekolah-sekolah yang tidak kondusif bertaraf skala 6 dan 7 tapi masih melahirkan murid yang aktif. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Ahli-ahli Dewan yang dihormati, arena perbahasan diteruskan dengan menjemput Menteri Kedua Yang Berhormat Ahmad Baihaqi bin Muhammad Yunus untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Tuan Speaker, dalam satu prinsip asas Undang-Undang Keadilan menyebut tentang satu istilah audi autrem partem. Apa makna dia? Seseorang itu perlu diberi hak untuk suaranya didengari. Maka berdiri saya pada hari ini untuk menjunjung hak anak-anak kita yang berada di sekolah supaya tuntutan mereka untuk mendapat sekolah kondusif ini didengari. Saya menyokong pada usul yang sama, iaitu sekolah kondusif murid aktif. Atas pendirian yang sama, yakni kami melihat kepada kelebihan dan keupayaan sekolah kondusif ini untuk mewujudkan peluang dan pada akhirnya impak dan unjuran positif itu boleh kita ceritakan dalam pelbagai segmen. Maka Tuan Speaker, untuk memulakan rentak perjuangan pada hari ini,
saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada perwakilan pembangkang untuk sama-sama menyahut seruan supaya kita membincangkan tentang nasib anak bangsa. Saya mulakan analisis Ketua Pembangkang pada hari ini menyebut di dalam keseluruhan hujah beliau melambakkan tentang statistik. Masalah apa? Masalah buli, masalah dadah. Siapakah yang terlibat di dalam masalah ini? Murid-murid yang bermasalah. Pertama, inilah masalahnya bila kita bermain dengan konsep untuk menuntut jaminan. Perkara jaminan ini ialah perkara yang tidak munasabah untuk kita bincangkan. Saya tuntut yang kedua pada hari ini, buktikan dalam keadaan sekolah tidak kondusif, masalah disiplinnya SIFA. Dalam keadaan sekolah tidak kondusif, masalah salah laku muridnya SIFA. Dalam keadaan sekolah tidak kondusif, pencapaian tim PISA kita cemerlang. Itu ialah pembawaan atas jerat yang anda pasang. Maka Tuan Speaker pada hari ini untuk memahami konteks perdebatan pembangkang secara mudah, mereka bermain dengan beberapa perkataan. Pertama, perkataan apa? Jaminan. Yang kedua, mereka bercakap tentang perkataan apa? Beza banding. Baik, mari saya analisis dahulu pembawaan mereka. Apabila kita buat beza banding, pertama di dalam hujah ini, adakah statistik anda ini satu ukuran tepat untuk kita katakan keseluruhan sekolah yang anda sebut ini bermasalah? Dan yang kedua, adakah masalah yang dibuat oleh murid yang tidak ada integriti ini adalah satu cerminan untuk kita katakan itulah sebab kenapa sekolah itu tidak kondusif ataupun kondusif? Permasalahan itu berpunca daripada sekolah, bukan daripada akhlak dan perilaku manusia. Baik, Tuan Speaker, apabila kita menganalisis pembidasan yang dibentangkan oleh Ketua Pembangkang pada hari ini, beliau bermain tentang perkataan jaminan. Pertama, dalam konteks beliau katakan dari sudut unjuran positif, lawannya negatif. Katanya itu mustahil. Dalam konteks kita nak mewujudkan keadaan kondusif itu mampu untuk mewujudkan murid aktif, beliau kata kita perlu bercakap tentang jaminan. Tak mustahil pula, Tuan Speaker. Konsep ini adalah kecelaruan Ketua Pembangkang yang perlu diperbetulkan oleh yang kedua. Kenapa? Kerana debat pada hari ini, saya minta pembangkang untuk kita bersetuju. Kita tidak perlulah memberatkan keadaan murid aktif. Seolah-olah apa sahaja polisi dasar Kementerian Pendidikan Malaysia ini yang kita perlu buktikan ialah semua murid cemerlang. Semua murid cicit ini hadir ke sekolah. Unjuran positif ini boleh dinilai dalam banyak segmen. Contoh, jika kita buat satu tindakan, adakah murid yang cicit itu perlu kita buktikan semuanya hadir ke sekolah? Tidak perlu pun begitu. Tetapi dalam konteks murid yang cicit, misalnya murid orang asli, inteleknya tidak bagus, tetapi kerana kondusifnya sekolah itu menyediakan peluang, adakah mereka tidak boleh menjadi jutawan dalam dunia sukan? Inilah unjuran positif yang boleh kita pilih untuk kita persembahkan. Tidak perlu membawa perdebatan pukul rata atau kumulatif. Baik, izin laluan yang pertama. Adakah anda nak kata hari ini kita bincang pada fasa pertama perdebatan sekolah kondusif dan tinggalkan murid aktif? Tidak, sebab itulah ukuran pendirian kami mudah pada hari ini. Kita berbincang tentang ekosistem yang ada pada sekolah kondusif. Dalam ekosistem ini mewujudkan peluang. Dalam peluang ini akan membawa unjuran positif yang ingin kita bincangkan. Tugas yang kedua pada hari ini anda perlu nafikan. Sekalipun kita menyediakan keadaan kondusif ini, kekangan untuk kita memberikan peluang dari sudut kesamarataan dan keadilan masih lagi tidak boleh kita lakukan secara holistik dan adil. Itulah pembawaan sebenarnya patut dibawa oleh perwakilan pembangkang. Saya tinggalkan lambaian mereka, saya beralih kepada hujah kedua perwakilan pihak kerajaan pada hari ini, yakni dalam konteks kita membincangkan sekolah kondusif ini, hujah saya di bawah kata kunci kurikulum. Dalam aspek kurikulum ini, perkara terpenting yang ada pada ciri sekolah kondusif ini ialah dari sudut penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualiti. Sebab itulah bila kita rujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, antara asas dan matlamat jelas ialah kita nak mewujudkan atau mengubah sekolah 2 sesi kepada 1 sesi. Kenapa, Tuan Speaker? Sebab ada masalah di sini untuk menghasilkan murid aktif. Apa masalahnya? Contohnya, dari sudut sekolah yang mempunyai 2 sesi ini, mereka terpaksa berkongsi bangunan. Itu yang pertama.
apabila perkongsian bangunan ini berlaku, dia akan mewujudkan masalah kesesakan di dalam bilik darjah. Isu-isu inilah yang akan menyebabkan murid tidak aktif atau tidak mendapatkan akses pendidikan yang berkualiti. Maka, bagaimana sekolah kondusif ini mempunyai keupayaan untuk mewujudkan murid aktif? Misalnya, jika kita rujuk kepada laporan Ketua Audit Negara menunjukkan dalam rancangan Malaysia ke-11 misalnya, kita menyadakan 657 projek bangunan baharu dengan nilaian 11.422 bilion ke dalam RMK 11 dan yang meliputi projek baharu sebanyak 462 sekolah dan projek sambungan 195 buah sekolah. Melalui gerak kerja ini, apakah peluang yang kita wujudkan? Yang pertama, kesamaratan dan keadilan untuk murid mendapatkan pembelajaran yang selesa. Yang kedua, kita menyahut sarana UNESCO untuk kita membuat unjuran yang tepat, yakni di dalam satu sekolah ataupun satu bilik darjah, jumlah ideal ialah sebanyak 25 orang murid untuk satu kelas. Malangnya di Malaysia, kerana sekolah kita tidak kondusif, kita tidak mampu memenuhi sasaran itu dan jumlah murid yang ada pada hari ini satu kelas 40 orang murid. Maka Tuan Speaker, di dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia juga kita menyebut untuk kita mencapai sasaran pada tahun 2025, sekolah 2 sesi ini kita nak ada 1 sesi. Dan dalam matlamatnya paling kurang kita boleh mewujudkan 30 orang murid dalam satu bilik darjah. Maka peluang-peluang ini akan melahirkan apa? Melahirkan PDP yang efektif. Anda, saya, kita semua adalah guru. Kita tahu apabila kita berdepan dengan murid yang terlalu ramai, kita tidak mampu memberikan keadilan kepada mereka. Apabila kita mewujudkan kondusifnya ruang pembelajaran dan juga akses pendidikan itu, baik kurikulum berkesan atau tidak, kami katakan berkesan. Tuan Speaker, dalam konteks perdebatan pada hari ini, 14 Mac 1987, tarikh istimewa. Hari ini, hari lahir saya. Berikan hadiah bukan dalam bentuk kek. Berikan hadiah kepada saya dalam bentuk hak anak-anak murid kita yang berada di Sabah, Sarawak, Semenanjung, orang asli yang tercicir kerana tidak kondusifnya sekolah. Berikan hak kepada mereka, sekalipun tidak berikan kepada saya. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seorang bapa dan guru. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kedua Perwakilan Kerajaan. Kini, Dewan persilakan pembangkang kedua Yang Berhormat Abdul Hadi bin Meredan untuk menyampaikan hujah-hujah. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Arif Tuan Di-Pertua, Proksi Kerajaan, Kabinet Pembangkang dan Ahli Dewan yang dimuliakan. Bertindak selaku pembangkang kedua pada hari ini, saya masih seia, sekata dan sehati dan sejiwa dengan Ketua Pembangkang kami yang membangkang usul sekolah kondusif, murid aktif. Atas rasional, sekolah kondusif bukan jaminan bagi melahirkan murid aktif. Maka, bertindak selaku yang kedua pada hari ini, saya akan melakukan 2 gerak kerja mudah. Pertama, membidas hujah kedua dan pertama panel pencadang. Dan yang kedua, akan mengutarakan hujah kedua pihak pembangkang. Baik, kita teruskan dengan arena bidasan terhadap hujah kedua pihak pencadang sebentar tadi yang berkata kuncikan tentang kurikulum. Dalam hujah ini, mereka bercerita tentang laporan RMK ke-11 dan kesamarataan dan keadilan dan sebagainya. Hadirin yang dihormati sekalian, sedar ataupun tidak, sepanjang penghujahan beliau pada hari ini bercerita tentang sekolah kondusif, tidak pernah dinyatakan mana satu pun nama sekolah kondusif yang mereka bincangkan. Tidak pernah dinyatakan. Dan dalam konteks ini, murid aktif yang dibincangkan tidak pernah pun ditunjukkan. Siapa murid aktif yang mereka maksudkan? Itu pun tidak ditunjukkan. Mereka hari ini gerak kerja mereka mudah. Mereka cuma lambakkan 1 juta sekolah kondusif. Namun, mereka tidak kaitkan bagaimana kewujudan sekolah kondusif ini mampu untuk melahirkan murid yang aktif. Itu sebenarnya perlu ditunjukkan oleh pihak pencadang pada hari ini. Hujah pertama mereka pula berkata kuncikan tentang kurikulum. Dalam hujah ini, mereka bercerita bahawa sekolah yang mempunyai ekosistem yang baik, iaitu infrastruktur yang berkualiti dan kebolehan akses mampu menghadirkan murid yang cemerlang dalam aspek kurikulum. Hadirin yang dihormati sekalian, saya nak pertegaskan di sini bahawa kami di pihak pembangkang pada hari ini sama sekali tidak nafikan bahawa keadaan sekolah yang baik akan memberikan murid yang baik ataupun
output yang baik. Namun hadirin sekalian, andai kata pada hari ini kami mampu buktikan bagaimana sekolah yang tidak kondusif ini mampu untuk melahirkan pelajar yang aktif, maka usul pada hari ini perlu untuk ditolak. Ya, sebelum itu dipersilakan. Di negeri yang berhormat, Sarawak, ada bangunan sekolah daif usia dia 50 hingga 60 tahun. Ada bilik darjah yang tak boleh digunakan. Dalam keadaan ini, bagaimanakah keupayaan sekolah ini untuk beroperasi dengan maksimum? Baiklah, yang berhormat, sabar. Inilah yang akan ceritakan dalam hujah kedua kami nanti. Bagaimana sekolah yang serba kekurangan dan usang ini mampu untuk melahirkan pelajar yang aktif, iaitu sekolah yang tidak kondusif, mampu melahirkan pelajar aktif. Saya akan jelaskan sebentar lagi. Contohnya, sekolah Ulu Lubai di Limbang. Itu contoh yang cukup jelas untuk membuktikan bagaimana sekolah yang serba kekurangan ini masih lagi mampu untuk mewujudkan pelajar yang aktif. Baiklah, secara rumusannya pada hari ini, hujah pihak pencadang hari ini cuma melambakkan sejuta keadaan sekolah yang kondusif, ciri-ciri sekolah yang kondusif. Itu kita semua faham. Kita tidak membincangkan dengan ciri-ciri sekolah yang kondusif. Ya, boleh, tapi anda perlu kaitkan bagaimana ciri-ciri ini mampu untuk menghadirkan keadaan murid yang aktif. Itu gagal dibuktikan oleh pihak pencadang pada hari ini. Mereka hari ini memandang rendah usul perdebatan. Mereka berbincang tentang keadaan sekolah kondusif, tetapi meninggalkan frasa murid aktif yang perlu diperjuangkan di meja pencadang. Saya rasa selesai pertikaian terhadap hujah pihak pencadang pada hari ini, kita beralih kepada hujah pihak pembangkang. Hujah kedua pihak pembangkang ialah sekolah tidak kondusif boleh melahirkan murid aktif. Inilah yang saya akan jawab tentang izin laluan yang berhormat sebentar tadi. Dalam hujah ini, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana sekolah-sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah usang dan daif masih lagi mampu untuk melahirkan murid aktif yang bertentangan dengan sekolah-sekolah yang dicanangkan oleh pihak pencadang sebentar tadi. Makna kata, platform pendidikan yang berprestij dan bertaraf dunia bukanlah satu jaminan bagi melahirkan murid yang aktif. Saya nak pertegaskan sekali lagi, kami tidak memandang remeh bahawa pada hari ini keupayaan sekolah kondusif ini dalam melahirkan murid yang aktif. Namun keadaan jaminan yang dituntut seawal bangkitnya ketua pembangkang tadi, itu yang menjadi pertikaian pada hari ini. Bagaimana sekolah yang benar-benar kondusif ini mampu untuk melahirkan murid aktif. Itu yang kami persoalkan. Sabar yang berhormat. Dalam pelaksanaan projek sekolah daif, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggunakan tanda aras berdasarkan sistem skala 1 hingga 7. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Kerja Raya telah menyediakan panduan infrastruktur standard bagi membolehkan pihak sekolah melaksanakan penilaian kendiri mengenai keadaan infrastruktur penentuan sekolah daif melalui skor skala 1 hingga 7. Justru, saya akan ceritakan kepada anda bagaimana sekolah-sekolah daif yang dikategorikan dalam skala 6 dan 5, 6 dan 7 ini mampu untuk melahirkan murid yang aktif. Buktinya, SK Ulu Lubai di Sarawak yang merupakan sekolah pedalaman yang telah pun diletakkan dalam kategori skala 6 mampu mencapai kecemerlangan akademik sehingga dianugerahkan gelaran Permata Belantara. Untuk pengetahuan semua, sekolah ini dikategorikan dalam skala 6 oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan juga Jabatan Kerja Raya yang bangunan yang usang dan serba kekurangan dibuat daripada kayu sahaja dan tidak selamat untuk digunakan. Masih lagi mampu untuk mencapai kecemerlangan dan telah mendapat pengiktirafan Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan di peringkat Commonwealth. Malahan, sekolah ini cuma terdiri daripada 30 murid dan 13 orang guru. Anugerah Pendidikan Terbaik Antarabangsa UNESCO, ya, saya terima yang pertama. Yang berhormat, sedarkah kita dalam belanjawan 2023, Yang berhormat Fazlina Siddiq telah mengeluarkan satu peruntukan yang besar dalam pendidikan yang melibatkan sekolah daif. Seandainya awak katakan bahawa sekolah daif itu boleh melahirkan pelajar aktif, kenapa lagi pihak pendidikan itu perlu mengeluarkan peruntukan yang lebih untuk pembangunan? Yang berhormat, saya faham. Sila duduk yang berhormat. Yang berhormat, terima kasih. Sebagai cikgu yang kredit ini, saya sangat menyahut baik seruan kerajaan itu. Usaha yang dilakukan kerajaan, kita sahut dengan baik. Terima kasih kepada kerajaan Malaysia yang telah membuat peruntukan untuk membantu sekolah daif ini. Namun, anda perlu tunjukkan bagaimana kewujudan
dan sekolah yang kondusif selepas menerima bantuan itu mampu mewujudkan pelajar yang aktif, itu yang perlu ditunjukkan oleh pihak pencadang pada hari ini. Namun mereka pada hari ini tidak pernah sama sekali pun membuktikan keadaan melahirkan murid aktif dalam Dewan Perdebatan. Dan selain itu, utusan Borneo telah menyeraikan 2 buah sekolah di daerah Sarike mencatat sejarah tersendiri apabila dinobatkan sebagai sekolah luar bandar berprestasi tinggi di Sarawak. Contohnya SMK St. Anthony yang telah mencapai grade purata sekolah 3.32. SMK Tinggi Sarike juga mencapai grade purata sekolah 3.59 dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Ini membuktikan bahawa bagaimana sekolah yang terletak dalam ceruk kawasan pedalaman dan bangunan dan fasiliti prasarananya serba kekurangan ini masih lagi mampu mencapai kecemerlangan akademik. Maka hadirin yang sekalian, tatkala kita berbicara tentang sekolah kondusif, kita tidak boleh hukum. Bila wujudnya sekolah kondusif, maka akan lahirlah murid aktif. Namun, kita perlu bincangkan bagaimana keadaan ini menjamin bahawa lahirnya murid aktif, itu yang perlu ditunjukkan oleh pihak pencadang hari ini. Oleh itu, sekian, saya mohon untuk terus membangkang. Terima kasih. Dewan merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan perwakilan sebentar tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, Dewan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Ketiga untuk meneruskan sesi perbahasan pada hari ini. Dipersilakan Yang Berhormat Izzuan bin Jamaluddin. Tuan Yang Dipertua, hari ini masalah di panel perwakilan pembangkang, mereka ingin unjurkan masalah demi masalah seawal bangkitnya yang pertama. Saya terkilan sebagai seorang guru dan anda semua terkilan tatkala pembangunan yang kita ingin capai ingin direncatkan oleh mereka. Terima kasih Yang Arif Tuan Yang Dipertua, perwakilan kerajaan pembangkang. Seterusnya ahli dewan yang bersidang keseluruhannya. Assalamualaikum dan selamat bersidang buat anda semua. Tuan Yang Dipertua, usul perdebatan pada hari ini tetap sama. Sekolah kondusif, murid aktif. Bertindak selaku pembangkang ketiga, hari ini mohon keizinan seisi dewan. Bertindak selaku menteri ketiga, maafkan saya, bertindak selaku menteri ketiga, mohon keizinan seisi dewan untuk melakukan analisis semula apakah sebenarnya kesalahan serta kekhilafan yang berlaku di panel perwakilan pembangkang sebentar tadi. Tuan Yang Dipertua, saya tidak bermula lagi sudah bangun. Saya tahu itu hanya provokasi. Namun Tuan Yang Dipertua, kita lihat bagaimana setelah pembukaan konsep sebentar tadi, pembangkang pertama, ketua pembangkang gagal dalam menjawab usul tuntutan perdebatan pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, sekolah kondusif ini telah kami letakkan bagaimana kondusif itu dari sudut ekosistem yang ada dan juga dari sudut bagaimana infrastruktur yang ada dari sekolah ini, Tuan Yang Dipertua. Namun tidak pernah dinafikan oleh mereka di panel perwakilan pembangkang. Keduanya, Tuan Yang Dipertua, apabila murid aktif ini, mereka menyatakan perlu menuntutnya unsur-unsur jaminan, Tuan Yang Dipertua. Ketua pembangkang hari ini beserta dengan pembangkang kedua tidak mempunyai konsistensi dalam masalah penghujahan mereka. Kerana apa, Tuan Yang Dipertua? Yang pertama, menceritakan kepada kita tentang ingin menuntut tentang usul perbandingan dalam Dewan Perdebatan. Saya tunjukkan hari ini, pembangkang pertama menuntut kepada kita dan menunjukkan kepada kita masalah jenayah yang berlaku apabila perkataan aktif itu, Tuan Yang Dipertua, frasa aktif itu menunjukkan kepada keadaan jenayah. Namun Tuan Yang Dipertua, pembangkang kedua pada hari ini, Tuan Yang Dipertua, menceritakan kepada kita tentang sekolah-sekolah yang tidak aktif namun tidak menunjukkan sekolah itu ada ataupun tidak unsur jenayah dalam negara kita pada hari ini, Tuan Yang Dipertua. Kerana Tuan Yang Dipertua, sekiranya mereka ingin menunjukkan unsur-unsur jenayah,
Tunjukkan sebentar tadi, sekolah yang tidak kondusif juga mempunyai unsur jenayah, namun berjaya juga. Ini penilaian mereka, Tuan Yang di-Pertua. Apakah unsur jaminan ini menjadi satu unsur yang perlu diserapkan? Kerana apa, Tuan Yang di-Pertua? Adakah pada hari ini kita menjamin sesuatu benda itu semuanya lengkap, Tuan Yang di-Pertua? Ini yang gagal ditunjukkan di panel perwakilan pembangkang. Sebelum itu persilakan. Yang berhormat, dalam keadaan pelajar itu terlibat dalam jenayah, bagaimana peluang yang disediakan oleh sekolah kondusif ini mampu menyelesaikan perkara ini dan menjadikan mereka aktif? Tuan Yang di-Pertua, sudah kami tunjukkan sebentar tadi bagaimana sekolah-sekolah aktif ini telah pun memberikan ekosistem yang baik, infrastruktur yang baik, lantas memberikan kejayaan kepada para pelajar pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua. Takkanlah hari ini kita akan tunjukkan kepada Dewan supaya kerajaan kita tidak menyediakan infrastruktur yang baik terhadap sekolah kita. Tuan Yang di-Pertua, saya teruskan kepada pembidasan penghujahan di panel perwakilan pembangkang. Saya mulakan dengan pembangkang kedua, Tuan Yang di-Pertua. Tatkala bangkitnya pembangkang kedua menyatakan skala penilaian infrastruktur 1 hingga skala 6, Tuan Yang, 1 hingga skala 7. Beliau menceritakan tentang sekolah Daif SK Ulu Hai Sarawak, Tuan Yang di-Pertua, mampu capai akademik purata yang membanggakan pada mereka, Tuan Yang di-Pertua. Walaupun ada bangunan usang, walaupun infrastruktur yang usang, Tuan Yang di-Pertua, namun pada hari ini bercanggah dengan pendirian mereka apabila unsur jaminan yang mereka letakkan tadi meletakkan kepada unsur-unsur buruk dan tidak positif. Ada juga unsur-unsur yang tidak positif. Apakah unsur yang tidak positif yang dinyatakan di panel perwakilan pembangkang? Adanya unsur jenayah. Adakah diletakkan sekolah ini mempunyai unsur jenayah ataupun tidak? Tidak ada dinyatakan, Tuan Yang di-Pertua. Adakah sekolah ini mempunyai unsur disiplin atau masalah disiplin ataupun tidak? Tidak dinyatakan dan diceritakan di panel perwakilan pembangkang. Lantas pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua, beliau berhujah sekadar di atas angin. Ibarat kita ingin terbang tidak capai ke langit, ingin berpijak tidak sampai di bumi, Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, yang kedua, isu kedua menyatakan tentang utusan Borneo SK Sen Antang, SK Sarikit. Maafkan saya sekiranya saya tersilap sebut ya, sebab saya bukan orang Sarawak, kan. Kejayaan dalam bidang SPM. Namun, Tuan Yang di-Pertua, kejayaan demi kejayaan ini, adakah beliau nyatakan kejayaan dari sudut core kurikulum? Kerana penghujahan mereka tidak pernah dan mereka menolak langsung unsur perbicaraan Dewan pada hari ini yang membicarakan kepada dua aspek, kurikulum dan juga core kurikulum, dan juga aspek FPK dalam negara kita, Tuan Yang di-Pertua, yang menekankan Jerry sebentar tarian seperti yang telah dinyatakan oleh yang pertama, namun tidak pernah diceritakan di panel perwakilan pembangkang. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin pergi kepada penghujahan yang pertama, iaitu sekolah kondusif tapi murid tidak aktif, Tuan Yang di-Pertua. Yang dinyatakan pada hari ini oleh pembangkang pertama ialah berkenaan dengan isu jenayah, isu dadah, isu buli dan sebagainya, Tuan Yang di-Pertua. Masalahnya hari ini, adakah isu-isu ini melibatkan infrastruktur yang ada di sekolah? Apa kaitannya dengan infrastruktur yang berada di sekolah? Tidak pernah diceritakan. Adakah kita mengajar murid untuk menagih dadah, Tuan Yang di-Pertua? Dan adakah kita mengajar juga murid untuk melakukan buli? Sedangkan murid pada hari ini diajar dengan menggunakan berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin diterap pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua. Ini permasalahan di panel perwakilan pembangkang. Keseluruhannya, Tuan Yang di-Pertua, secara tuntasnya panel perwakilan pembangkang tidak menjawab usul tuntutan perdebatan pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua, yang menuntut kita untuk menceritakan bagaimanakah sekolah kondusif ini yang tidak memberikan impak serta peluang kepada murid, Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, beliau meminta pula kepada saya pada hari ini untuk menceritakan tentang sekolah-sekolah yang aktif. Saya ceritakan di sini, Tuan Yang di-Pertua, adanya SMK Sains Kota Tinggi Johor telah menang dalam pertandingan Robotic World Assistant Robot Contest pada tahun 2018, bukan di peringkat Malaysia sahaja, namun di peringkat antarabangsa di China, Tuan Yang di-Pertua. Ada juga sekolah-sekolah yang terbaik dalam SPM, SK
Sekolah Tunku Fatimah yang mendapat 0.84%, SBPI Gombak 1.06% Tuan Yang di-Pertua. Dan yang Tuan Yang di-Pertua, sekolah yang pertama yang mendapat akademik paling cemerlang di Malaysia pada tahun 2021 adalah SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur, Tuan Yang di-Pertua. Maka jelas menunjukkan di sini, Tuan Yang di-Pertua, adakah sifat tidak kondusif dan mereka menuntut kami untuk menceritakan perbandingan ini, namun mereka pun bercanggah dalam isu perbandingan yang pertama dan yang kedua. Maka Tuan Yang di-Pertua mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Ketiga. Warga Dewan sekalian, sesi perbahasan diteruskan dengan persilakan pembangkang ketiga untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Chanigia Udin Anak Ben. Saya berkongsi aspirasi dengan Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, perwakilan kerajaan proksi pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang. Tuan Yang di-Pertua, pertama sekali selamat hari lahir buat yang kedua di seberang sana. Izinkan saya untuk terus merespon masalah yang berlaku dalam Dewan Perdebatan. Mari kita imbau kembali, apakah pembawaan perwakilan kerajaan dan apakah pembawaan di meja pembangkang. Kalau anda dengar baik-baik, dari awal permulaan Perdana Menteri Wanita Cina pertama dalam persidangan kali ini, beliau bercerita untuk menunjukkan kepada kita sekolah kondusif yang akan menyediakan peluang, yang akan memberi impak kepada pelajar ini akan menyebabkan murid aktif. Tetapi bangkit yang kedua pula bercerita, hari ini hendak bercerita tentang sekolah kondusif sahaja. Sebab itulah kalau anda dengar baik-baik daripada penghujahan pertama hingga penghujahan kedua, apa yang mereka ceritakan? Mereka lambakkan usaha kerajaan, mereka tunjukkan peluang yang disediakan dalam sekolah kondusif. Kami tidak pernah menafikan peluang yang disediakan untuk kita mengkondusifkan sesebuah sekolah. Namun, apa yang tertinggal di meja perwakilan kerajaan? Bagaimana penyediaan peluang ini memberi impak kepada pelajar atau murid untuk menjadi aktif? Tidak pernah ditunjukkan daripada yang pertama dan yang kedua. Yang akhirnya yang ketiga barulah hadirkan sekolah di Johor. Sepatutnya itu perlu hadir pada penghujahan mereka yang pertama dan yang kedua. Itu masalah pemahaman konsep di meja perwakilan kerajaan. Berbeza di meja perwakilan pembangkang. Apa yang kami buktikan pada hari ini? Di fasa pertama, kami tidak pernah menafikan sekolah kondusif akan melahirkan murid aktif. Tapi apa yang kami tunjukkan, sekolah kondusif yang mempunyai infrastruktur, peluang dan impak ini tetap juga akan ada yang berlaku, contohnya sekolah-sekolah seperti sekolah daif, ini mampu juga melahirkan murid yang aktif. Makna katanya kami lebih baik di meja perdebatan pada hari ini. Sebagai analogi Tuan Yang di-Pertua, kenapa kami kata sekolah kondusif bukan jaminan murid aktif? Sebagai hari ini, sebuah keluarga yang mempunyai status kewangan yang stabil bukan jaminan untuk menyebabkan anak-anak atau pelajar dia cemerlang. Walaupun dengan status kewangan yang stabil itu, dia mampu untuk menyediakan kelengkapan tuition, kelengkapan persekolahan anak-anak, akhirnya tidak mampu untuk memberikan anak-anak mereka cemerlang. Tapi dalam kami tunjukkan, tatkala keluarga yang mempunyai status kewangan yang tidak stabil mampu juga untuk melahirkan murid yang aktif. Itulah situasi jaminan di meja perwakilan pembangkang. Sebelum saya masuk kepada satu-satu sila. Dalam konteks negara contoh pendidikan dunia, Skandinavia, Finland, Denmark, Norway, sekolah ini meletakkan elemen ekosistem yang baik dan aktiviti pembelajaran yang terhasil yang melalui didik hibur. Komen. Baik, saya faham. Memang saya tidak nafikan sekolah yang mampu meletakkan elemen ekosistem yang baik. Namun, perkara pertama, adakah kognitif keadaan pelajar di sekolah mereka sama dengan sekolah kita? Sebab untuk kita melahirkan pelajar yang cemerlang, untuk kita meningkatkan sistem pendidikan, perkara yang perlu dititik beratkan adalah murid itu sendiri. Kalaulah faktor atau murid itu yang kalau faktor murid itu contohnya tercicir, murid itu ada masalah disiplin, faktor-faktor ini tidak diselesaikan dari aspek punca yang sebenar, bagaimana kita hendak melahirkan sistem pendidikan yang baik? Kononnya kata kita sudah sediakan peluang pendidikan yang bagus, kita sudah sediakan infrastruktur yang bagus, namun akhirnya tidak disambut baik oleh pelajar. Kesannya apa? Pendidikan tetap berada.
pada takuk yang sama. Sebab itulah saya mulakan bidasan dengan menteri yang ketiga. Menteri ketiga ini sangat banyak masalah. Pertama, pertikaian tentang dia kata, menteri kedua saya bercakap atas angin. Kami buktikan kepada anda bagaimana tatkala sekolah yang mengalami serba kekurangan ini, SK Ulu Lubai, SMK St. Anthony, berjaya untuk hadir dengan pengiktirafan bukan sahaja di peringkat Malaysia, malah peringkat antarabangsa, dan akhirnya membuktikan bahawa co-curriculum dan kurikulum sekolah ini meningkat. Yang kedua, beliau katakan isu buli tiada kaitan dengan infrastruktur. Ini saya berterima kasih kepada beliau lah pada hari ini. Memang isu buli tiada kaitan dengan infrastruktur. Sebab itulah, tatkala kita sediakan infrastruktur yang baik, kita sediakan ekosistem yang baik kepada pelajar, kalau pelajar tidak menyahut infrastruktur yang baik ini, pelajar ada masalah disiplin, terlibat dengan isu keciciran, bagaimana pendidikan kita ini akan meningkat dan kita mampu berjaya di mata dunia. Itu yang gagal difahami oleh perwakilan pembangkang. Ketiga ini juga kata sebab dia bukan dari Sarawak, dia tak perlu tahulah keadaan sekolah-sekolah. Ini lucu. Sebagai seorang guru, anda kena tahu nama-nama sekolah daif. Anda kena tahu sekolah-sekolah yang kondusif supaya kita boleh melihat banding beza. Tatkala sekolah kondusif bukan jaminan kepada murid aktif, kami tunjukkan juga bahawa sekolah yang tidak kondusif mampu melahirkan murid yang aktif. Bidasan untuk menteri yang kedua. Hari ini pertikaian paling agung, jangan kita berfokus kepada murid aktif. Sebab itulah dalam penghujahan yang beliau ceritakan, kalau kita dengar baik-baik, peruntukan berbilion ringgit untuk meningkatkan prasarana, infrastruktur kepada sekolah-sekolah untuk mengkondusifkan sekolah. Namun akhirnya hasilnya apa? Kita tidak pernah mendengar hasil daripada peluang ekosistem yang disediakan ini mampu melahirkan murid yang aktif. Akhirnya berjaya sistem pendidikan yang kita inginkan. Itu tidak pernah diceritakan oleh perwakilan kerajaan. Sebab itulah dalam co-curriculum, kata kunci hujah kurikulum, tapi tidak pernah dikaitkan bagaimana penyediaan infrastruktur ini mampu menjayakan kurikulum, mengaktifkan murid di sekolah. Itu fasa tertinggal di meja perwakilan kerajaan. Bidasan untuk yang berhormat Perdana Menteri. Hari ini kata beliau dalam kurikulum, beliau bercerita tentang infrastruktur sekolah sukan. Sebab itulah lahirlah ribuan atlet daripada sekolah sukan. Tuan Yang di-Pertua, takkanlah kami nak nafikan dah nama sekolah sukan, mestilah yang akan masuk adalah mereka yang hebat-hebat bersukan. Tetapi tatkala mereka ini disediakan dengan fasiliti yang bagus, mereka disediakan dengan prasarana yang lengkap, sehingga ke hari ini kita masih belum mencapai misi emas pertama Olimpik untuk negara kita. Itulah penyediaan infrastruktur bukan jaminan untuk murid kita aktif. Yang kedua, beliau bercerita tentang murid cicir adalah disebabkan ketidaksamarataan dalam menyediakan prasarana. Saya sangkal kenyataan ini Tuan Yang di-Pertua. Sebab apa? Menurut Ketua Pegawai Eksekutif untuk Malaysia Zulfikri Zamir, yang mengatakan bahawa 100,000 pelajar yang tercicir dalam negara kita setiap tahun adalah disebabkan oleh dua perkara. Pertama, sudah tidak minat belajar, dan yang kedua, sudah mendaftar tapi tidak berniat untuk mengambil peperiksaan SPM. Sebab itulah data yang mereka keluarkan ini tentang keciciran tidak boleh diterima dan tidak relevan dalam Dewan Perdebatan. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini saya tunjukkan kepada anda bagaimana perwakilan pembangkang berjaya buktikan menjawab tuntutan usul sekolah yang kondusif bukan jaminan kepada murid aktif, dan kami tunjukkan tatkala sekolah yang mengalami kekurangan prasarana dan infrastruktur ini akhirnya mampu melahirkan murid aktif dari aspek co-curriculum dan kurikulum, berbeza dengan mereka tidak mampu untuk menunjukkan keadaan murid aktif dalam Dewan Perdebatan. Maka usul pada hari ini perlu ditolak. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pembangkang ketiga. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi hujah-hujah daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Keris azimat penuh sakti dijaga rapi pewaris Sultan, lontaran jauh sudah diteliti menjadi benteng kubu pasukan. Kini, ayo kita beralih ke sesi bahas terbuka. Untuk sesi ini, pembahas keempat daripada pihak kerajaan dan pihak pembangkang perlu memilih seorang juri untuk menerima soalan spontan. Baiklah, Dewan akan mulakan sesi bahas terbuka daripada pihak kerajaan terlebih dahulu
Dipersilakan Menteri keempat untuk memilih dan menerima soalan daripada mana-mana wakil juri. Kalau YDP berpantun, saya pun nak berpantun. Dari Pahang ke Kota Melaka, saya pilih juri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Okey, dengarkan soalan yang akan dilontarkan. Okey. Prasarana berkualiti memenuhi aspirasi ABC. Saya ulang. Prasarana berkualiti memenuhi aspirasi ABC. Baiklah, pasukan yang berhormat akan diberikan 1 minit sebagai persediaan. 1 minit anda bermula dari sekarang. Yang berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah pun tamat. Dengan ini, Dewan persilakan Menteri keempat Yang Berhormat Muhammad Nur Hamdan bin Rosdi untuk menjawab soalan spontan tersebut. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Speaker, rakan-rakan kerajaan Pakatan Pembangkang, seterusnya warga Dewan yang saya muliakan. Terima kasih kepada juri yang kedua atas soalan itu tadi. Prasarana berkualiti, aspirasi ABC. Pertama kita kena faham dahulu apa itu ABC, iaitu hasrat untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Baik, kami sangatlah bersetuju dengan soalan yang diberikan oleh juri sebentar tadi berkenaan dengan prasarana berkualiti mampu melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Sebab prasarana-prasarana ini mampu untuk membentuk ekosistem pendidikan yang sempurna serta memberikan keselesaan kepada para pelajar untuk belajar seterusnya cemerlang dalam aspek kokurikulum dan kurikulum seiring falsafah pendidikan kebangsaan warga Dewan yang saya muliakan. Sebab itulah pada hari ini Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita tidak habis-habis mencanang ke seluruh negara tentang 7 teras Kementerian Pendidikan Malaysia yang memberi fokus kepada pembangunan prasarana, antaranya dalam aspek isu keciciran pembelajaran, kemudian dalam aspek isu kemiskinan multidimensi serta meningkatkan pendidikan digital. Semua ini ialah usaha-usaha kerajaan untuk membaik pulih serta menaik taraf prasarana yang akan diberikan kepada anak-anak pelajar di sekolah supaya hasrat untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik ini berjaya kita hasilkan sekaligus mencapai falsafah pendidikan kebangsaan warga Dewan sekalian. Amat baik sarana ini dan ya, sila soalan. Sekadar bertanya, anda melambakkan kemewahan dan juga peruntukan yang hebat untuk membangunkan infrastruktur. Tapi apa kesannya kepada murid aktif? Tolonglah kaitkan, dari tadi tunggu. Yang Berhormat, dalam hujah-hujah kami sendiri telah tunjukkan kesan bagaimana dengan sekolah kondusif seperti Sekolah Sukan Bukit Jalil mampu melahirkan atlet-atlet. Pandalela Renong misalnya, yang kita agung-agungkan dan sanjung tinggi itu merupakan bekas pelajar daripada sekolah sukan ini, hadirin sekalian. Sebab apa? Sebab kondusifnya sekolah sukan ini. Kata mereka Pandalela Renong ini ataupun kita masih belum mendapat emas Olimpik, tetapi baiklah kita menghargai Pandalela Renong ini kerana berjaya membawa pingat perak dalam Olimpik. Pandalela inilah contoh anak baik lagi cerdik warga Dewan yang saya muliakan. Baiklah, saya akan melihat semula dan merumuskan apakah kelemahan-kelemahan di meja perwakilan pembangkang. Hari ini, meja perwakilan pembangkang seolah-olah tidak berani untuk mencabar serta menganalisis keadaan nilai sekolah kondusif ini warga Dewan sekalian. Apa yang mereka tunjukkan? Sekadar bercerita, sekolah kondusif, pelajar tidak aktif. Sekolah tak aktif, sekolah tak kondusif, pelajar aktif. Tanpa mereka menyentuh sedikit pun, adakah sekolah yang tak kondusif ini menyempitkan peluang, tidak memberi impak serta meruntuhkan ekosistem pendidikan yang menjadi kayu ukur di meja perwakilan kerajaan.
tuntasnya hari ini, perwakilan pembangkang masih lagi belum menafikan ketiga-tiga kayu ukur di meja perwakilan kerajaan warga dewan yang saya muliakan. Sebab itulah hujah-hujah mereka sekadar terus ada sekolah tak aktif, murid aktif. Tanpa mereka menafikan ataupun menganalisis apakah ekosistem di sekolah tak aktif ini, apakah ekosistem di sekolah aktif ini, apakah peluang yang sempit, apakah peluang yang terbuka. Tiada pun dianalisis oleh perwakilan kerajaan pembangkang. Sekaligus kami mencadang usul. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Keempat. Kita teruskan lagi sesi bahas terbuka perwakilan pembangkang. Dipersilakan wakil pembangkang untuk memilih dan menerima soalan dari barisan juri, kecuali juri kedua. Terima kasih buat Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya memilih juri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Soalan saya, infrastruktur kelas atasan minda murid kelas bawahan. Saya ulang, infrastruktur kelas atasan minda murid kelas bawahan. Berikan hujah anda. Baiklah, pasukan Yang Berhormat akan diberikan 1 minit sebagai persediaan. 1 minit anda bermula dari sekarang. Yang Berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah pun tamat. Dengan ini, Dewan mempersilakan pembangkang keempat Yang Berhormat Mahendran Anak Lelaki Duraisami untuk menjawab soalan spontan tersebut. Dipersilakan. Terima kasih saya hulurkan buat Tuan Speaker Dewan, perwakilan kerajaan saya muliakan, perwakilan pembangkang yang saya sanjungi. Seterusnya sidang penonton yang sudi untuk melapangkan masa. Tuan Speaker Dewan, hari ini kita perlu untuk mengakui bahawa infrastruktur yang kita sediakan kepada golongan murid kita, tidak kiralah sama ada mereka berada di bandar ataupun di luar bandar, tetap sama. Kita masih lagi memperjuangkan kesamarataan yang perlu untuk kita berikan kepada mereka. Sebab itulah hari ini kita perlu untuk akui bagaimana dalam rancangan Malaysia ke-12 telah sudah ada peruntukan untuk kita membangunkan sekolah daif, tidak kira sama ada sekolah daif itu terletak di bandar maupun di luar bandar. Baik, menjawab kepada soalan spontan sebentar tadi, infrastruktur kelas atasan minda murid kelas bawahan. Pertama sekali, kita nilai terlebih dahulu apakah itu infrastruktur kelas atasan terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini perlu untuk kita sedar, kita sudah ada pelbagai kategori sekolah berprestasi tinggi, sekolah sukan dan sebagainya. Dan di sekolah-sekolah ini sudah pun kita menyediakan pelbagai infrastruktur untuk murid menjunjung aspirasi pendidikan, falsafah pendidikan kebangsaan, tuan-tuan dan puan-puan. Namun sedih untuk kita mendengar apabila infrastruktur ini telah kita sediakan, namun mentaliti, namun masalah sosial yang ditimbulkan oleh mereka turut meningkat saban tahun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tunjukkan kepada anda bagaimana dalam akhbar utusan online pada 19 Februari 2023 melaporkan kepada kita, JPN Pulau Pinang memandang serius isu pelajar yang terlibat dalam vandalisme. Sekumpulan murid bertindak merosakkan harta benda sekolah di salah sebuah sekolah di seberang Perai Selatan yang mempunyai fasiliti digital yang lengkap, dan pada akhir sesi persekolahan SPM mereka, tuan yang di-Pertua Dewan, mereka menghempas kerusi, menendang pintu tandas dan mematahkan kipas siling dan sebagainya. Dalam kes ini dapat saya tunjukkan kepada anda, walaupun infrastruktur yang kita telah sediakan kepada pelajar ini atasan, namun mentaliti pelajar itu menyebabkan prestasi mereka dan adab mereka menjadi tanggungan kepada kita semua, tuan yang di-Pertua Dewan. Itu dalam sekolah harian. Saya buktikan juga kepada anda bagaimana di sekolah MRSM, sekolah berprestasi tinggi, 6 pelajar MRSM terlibat dalam kes buli dan telah pun digantung sekolah, tuan yang di-Pertua Dewan di Kuala Kangsar, Perak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam kedua-dua analisis pembuktian ini telah saya tunjukkan kepada anda bagaimana infrastruktur yang telah kita sediakan memang kelas atasan, namun sayangnya mentaliti mereka masih bawahan. Saya terima satu. Jika begitu, Yang Berhormat, adakah anda setuju untuk kita syorkan kepada KPM, kita batalkan semua peruntukan untuk sekolah daif, kita batalkan peruntukan untuk semua sekolah baru sebab kita
tak boleh menghasilkan murid aktif. Tidak bolehlah begitu, Datuk. Usaha untuk kita melahirkan sekolah kondusif ini perlulah sentiasa ada. Namun titik pertikaian pada hari ini, adakah sekolah kondusif ini berjaya ataupun tidak untuk melahirkan murid yang aktif? Tidak pernah pun anda memberikan jaminan serupa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya kukuhkan lagi dengan fakta yang seterusnya. Tahukah anda, dalam berita harian 2 Disember 2022, Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Ko mengatakan bahawa indeks yang membabitkan pelajar paling tertinggi adalah kes curi motosikal, mencederakan orang, pecah rumah, rogol, buli dan sebagainya. Dalam analisis ini telah pun saya tunjukkan kepada anda bagaimana infrastruktur yang telah pun kita sediakan memang mindah kelas pertama, namun mentaliti mindah kelas kita masih lagi boleh untuk kita ragukan. Saya mohon usul perdebatan pada hari ini untuk terus ditolak. Terima kasih. Demikianlah tadi hujah-hujah dan jawapan balas debat terbuka daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Sekarang tibalah masanya untuk sesi penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat Pembangkang keempat untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan. Terima kasih buat tuan yang di-Pertua Dewan. Bertemu kembali kita dalam arena penggulungan. Dalam penggulungan ini, saya akan cuba untuk membuka pekung di dada supaya kita dapat berpijak di atas bumi yang nyata. Baik, saya mulakan terlebih dahulu rumusan kes di perwakilan pembangkang. Hari ini, sekolah kondusif murid aktif. Kami telah tunjukkan kepada anda bagaimana sekolah kondusif ini sebenarnya bukan jaminan untuk melahirkan murid yang aktif, tuan yang di-Pertua Dewan. Dua hujah telah pun kami bawa kepada anda. Hujah pertama, kami tunjukkan kepada anda walaupun sekolah kondusif tetapi ia tidak memberikan jaminan kepada murid aktif, tuan yang di-Pertua Dewan. Dalam hujah ini telah pun kami tunjukkan kepada anda bagaimana sekolah kondusif yang mempunyai ekosistem yang berkualiti sudah diberikan kesamarataan dalam pendidikan. Namun kita tidak berjaya untuk menghasilkan murid yang aktif. Kami telah lampirkan kepada anda beberapa masalah sosial yang berlaku dalam kalangan murid yang boleh untuk kita bimbangkan, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak terhenti di situ. Kami juga telah menguatkan lagi pengukuhan di perwakilan pembangkang dengan tunjukkan kepada anda sekolah yang tidak kondusif ini melahirkan murid yang aktif. Kami telah bawakan kepada anda bagaimana dengan sekolah daif, sekolah usang mampu menunjukkan prestasi yang baik dalam menjunjung aspirasi kita untuk melahirkan murid yang aktif, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu rumusan kes di perwakilan pembangkang. Baik, kita mulakan rumusan kes di perwakilan kerajaan pada hari ini. Saya kira 3 masalah asas boleh untuk saya simpulkan dalam kes mereka. Pertama, hari ini usul perdebatan sekolah kondusif murid aktif. Namun sehingga saat ini tidak pernah pun mereka buktikan apa sebenarnya ciri-ciri yang ada pada murid aktif, tuan yang di-Pertua Dewan. Hari ini mereka hanya melambangkan kepada kita sekolah kondusif. Apa ciri-ciri sekolah kondusif tanpa menghubung kaitkan sekolah kondusif ini berjaya untuk menghasilkan murid yang aktif, tuan yang di-Pertua Dewan. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan yang di-Pertua Dewan, pembuktian mereka pada hari ini mereka bersandarkan kepada sekolah sukan. Saya nak tanya, adakah kami nak menafikan sekolah sukan ini tidak boleh untuk melahirkan murid yang aktif? Dan dalam pembuktian mereka tidak pernah ada satu sekolah pun mereka sentuh sekolah harian yang sudah pun kondusif, berjaya menghasilkan murid yang aktif. Tidak pernah pun mereka membuktikan keadaan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkara ketiga, kayu ukur mereka tidak pernah mereka penuhi pada hari ini. Kalau kita dengar dengan baik-baik, apa kayu ukur kepada murid aktif yang telah pun diberikan oleh Perdana Menteri? Kayu ukurnya ekosistem yang berkualiti, kesamarataan dan juga keadilan. Namun tuan yang di-Pertua Dewan, kedua-dua perkara ini tidak pernah pun mereka buktikan dalam penghujahan mereka. Saya tunjukkan kepada anda bidasan terhadap penghujahan mereka. Hujah pertama menyentuh tentang aspek kokurikulum. Katanya
sekolah kondusif ini sudah ada infrastruktur yang berkualiti, kemudahan sukan. Dalam hujah ini, masalahnya mereka tidak pernah menunjukkan apabila kita ada perkara-perkara ini, kita boleh untuk melahirkan murid yang aktif Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sekadar melambangkan apa ciri-ciri yang ada pada sekolah kondusif, tidak berjaya membuktikan kepada kita sekolah kondusif ini berjaya untuk menghasilkan murid yang aktif Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hujah kedua juga turut bermasalah. Hari ini mereka membawa masalah dalam kurikulum. Kita ada dua sesi dan sebagainya. Saya kira untuk kita mengadakan dua sesi ini tidak pernah ada masalah, kerana ada sahaja sekolah-sekolah yang ada dua sesi berjaya untuk menghasilkan murid yang aktif. Dan kalaulah cadangan anda untuk membawa murid satu sesi ini sahaja, anda tidak pernah tunjukkan kepada kita bagaimana sekolah-sekolah yang ada satu sesi sahaja mampu untuk melahirkan murid yang aktif Tuan Yang di-Pertua Dewan. Timbang tara perdebatan pada hari ini untuk menilai kaca dan permata, saya ibaratkan pembangkang sebagai permata Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab apa? Hari ini kami lebih menjawab usul perdebatan. Kami bukan sahaja melihat kepada sekolah kondusif, tetapi kami menghubung kaitkan apabila wujud sekolah kondusif ia berjaya ataupun tidak untuk melahirkan murid yang aktif. Di perwakilan kerajaan, mereka hanya melambangkan kepada kita apa yang ada pada sekolah kondusif tanpa menghubung kaitkan sekolah kondusif ini memberi jaminan kepada kita untuk melahirkan murid yang aktif Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya percaya untuk menerima kebenaran itu menyakitkan, tapi percayalah kebenaran inilah yang akan mengubah masa depan anak-anak kita dalam melahirkan murid yang aktif buat selama-lamanya. Saya mohon untuk terus membangkang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Perwakilan Pembangkang. Seterusnya, Dewan akan meneruskan sesi penggulungan pihak kerajaan dengan persilakan Yang Berhormat Menteri Keempat untuk menggulung hujah-hujah mereka. Dipersilakan Yang Berhormat. Yang berhormat, elok-elok pekong kita nak tutup, kenapa pula kita nak buka? Malu diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Speaker, rakan-rakan perwakilan kerajaan, Pakatan Pembangkang, seterusnya warga Dewan yang saya muliakan. Bertemu kita dalam arena penggulungan, arena yang lebih tenang saya kira. Baiklah, saya kira kes di perwakilan kerajaan tidak ada sebarang masalah. Kami telah tunjukkan kepada anda analisis apakah keupayaan yang ada pada sekolah kondusif dengan membentuk ekosistem yang akhirnya memberi peluang, seterusnya memberi impak. Yang makna kami tunjukkan dalam hujah-hujah kami. Hujah pertama kurikulum, bagaimana atlet-atlet berjaya dilahirkan di sekolah yang kondusif kerana peluang yang diberikan oleh sekolah sukan tersebut. Dalam hujah yang kedua, kami ceritakan bagaimana wujudnya sekolah yang kondusif dalam aspek bangunan baru, bilik kelas, pembahagian kelas pelajar yang selesa warga Dewan sekalian, akhirnya memberikan keselesaan kepada para pelajar untuk belajar. Inilah kes di perwakilan kerajaan yang tidak pernah disentuh sedikit pun di meja perwakilan pembangkang. Selesai. Kita rumuskan terus apakah sebenarnya masalah di perwakilan pembangkang. Masalah paling besar di meja perwakilan pembangkang pada hari ini ialah mereka tidak pernah menafikan keupayaan sekolah kondusif. Sebab itulah Ketua Pembangkang di awal-awal lagi kecut perut mengatakan bahawa bagaimana perkara yang positif ini boleh melahirkan perkara yang negatif. Inilah masalah di perwakilan pembangkang kerana tidak pernah berfikir secara mendalam. Saya ajar perwakilan pembangkang, mudah sahaja untuk menafikan kes kami. Anda boleh sahaja ceritakan keadaan sekolah kondusif ini mungkin saja tidak bertepatan dengan situasi sosioekonomi pelajar, mungkin saja tidak bertepatan dengan jurang kedudukan demografi pelajar sehingga menyebabkan pelajar tak boleh hadir ke sekolah dan sebagainya. Contoh warga Dewan sekalian, isu sekolah orang asli. Tahukah anda data dalam laporan dokumen keciciran pendidikan Malaysia 2023 menunjukkan 60,800 kanak-kanak orang asli berdepan masalah keciciran. Tahukah KPM telah buat banyak sekolah orang asli. Namun kita kena sedar, sifat orang asli ini yang pemalu, yang tak nak bergaul dengan orang. Buatlah sekolah baik macam mana sekalipun, mereka tak nak masuk ke sekolah. Inilah masalah sekolah kondusif yang boleh untuk dijadikan pegangan di perwakilan
pembangkang warga dewan sekalian. Namun sayang, 1000 kali sayang, apa yang telah dihujahkan kepada mereka ialah sekadar tuntutan jaminan yang akhirnya menjerat diri mereka sendiri, warga dewan sekalian. Kalau anda lihat dalam hujah-hujah mereka, bercerita tentang sekolah kondusif, pelajar tak aktif. Hujah kedua, sekolah tak kondusif, pelajar aktif. Kalau anda lihat, inilah tunggang terbalik sahaja hujah ini. Tak ada pun perkara yang membezakan, tak ada pun isu kurikulum, tak ada isu kurikulum yang disentuh dalam meja perwakilan pembangkang warga dewan sekalian. Kemudian berkenaan dengan ciri-ciri murid aktif. Mungkin beliau berada di yang keempat, tak dengar Datuk Niu bercakap mula-mula tadi. Ciri-ciri murid aktif merujuk kepada aspirasi kelima dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, yakni untuk memaksimumkan keberhasilan. Dan maksimum keberhasilan inilah yang kita lihat sebagai impak kepada para pelajar yang telah diterangkan dengan baik di dalam meja perwakilan kerajaan warga dewan yang saya muliakan. Rumusannya, Tuan Yang di-Pertua, hari ini perwakilan pembangkang perlu lebih berintelektual dalam membangkang usul dan perlu lebih untuk mencari apakah sebenarnya masalah yang ada pada sekolah kondusif ini supaya boleh melawan kami dengan baik. Mohon mencadang, usul diterima. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Demikianlah berakhirnya sesi perbahasan pada peringkat saringan kali ini. Dewan akan ditangguhkan sebentar untuk memberi laluan kepada para juri bersidang bagi menentukan keputusan. Pembahas dan hadirin dimohon untuk meninggalkan Dewan. Sebelum Dewan mengumumkan keputusan pertandingan pada hari ini, dipersilakan Ketua Juri untuk menyampaikan ulasan tentang perbahasan sebentar tadi dan seterusnya mengumumkan keputusan perbahasan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Yang di-Pertua Dewan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari inilah. Terlebih dahulu saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua peserta pembahas pada hari ini. Telah kita selesai membahaskan usul masing-masing dengan jayanya pada sidang 3 kali ini. Sejuk tau, saya berdebar pula. Sebab sejuk. Baik, semua pihak juri mengumumkan pemenang. Sebelum pihak juri mengumumkan pemenang dan pembahas terbaik, saya ada sedikit ulasanlah mewakili rakan-rakan juri pada hari ini. Tadi dah ucapkan tahniah dan syabas ya. Dan nampaknya pertandingan pada kali ini sangat sengitlah. Dua-dua hebat. Dua-dua sangat sengit dan hebatlah. Tapi adat pertandingan ada menang dan ada kalah. Jangan anggap kekalahan pihak yang kalah itu sebagai apa orang kata mematikan semangat anda semua untuk terus berjuang dalam bidang inilah. Sebenarnya kedua-duanya sangat hebat, ya. Tapi macam saya kata tadi, setiap pertandingan mesti ada kalah dan ada menangnya. Yang kalah tak semestinya tidak baik. Mungkin kurang bernasib baik, macam itulah. Okey, tak sabar nak tahu keputusannya. Okey, sekarang keputusan dah berada di tangan saya. Okey, hari ini oleh itu keputusan pertandingan antara Pahang dan Pasukan Sarawak adalah seperti berikut. Juri 3-2, margin 1.3 ya. Dan usul diterima. Pembahas terbaik bagi sidang ini menjadi milik Ahmad Baihaqi bin Muhammad Yunus dari Pasukan Pahang. Okey, itu sahaja. Tahniah kepada kedua-dua pasukan dan teruskanlah perjuangan anda. Saya menyerahkan kembali perbahasan pada sidang ini kepada Yang di-Pertua Dewan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Juri atas ulasan itu sebentar tadi. Ahli-ahli yang berhormat, Dewan dengan ini mengumumkan bahawa Dewan akan ditangguhkan pada jam 11.35 pagi. Terima kasih. Demikianlah tadi keputusan yang telah diumumkan. Tahniah diucapkan kepada pasukan yang menang. Kepada pasukan yang kurang bernasib baik,
teruskan perjuangan. Untuk itu, persidangan ditangguhkan sementara pada masa ini. Sekian, terima kasih.